Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita meneruskan pengajian di dalam kitab Umdatus Salik karangan Al-Imam Ibn Naqib Al-Masri. Mudah-mudahan Allah memberkati pengajian ini dan menjadikannya sebab pengampunan bagi segala dosa, dan Allah mengabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Maka pada pengajian kita yang lepas, kita baru saja habis bab ini berkenaan dengan pakaian, dan akhir sekali penulis ini membicarakan berkenaan dengan pakaian perhiasan emas yang dipakai oleh wanita. Maka asalnya tidak diwajibkan zakat, akan tetapi kalau sekiranya dia keterlaluan, terlalu banyak yang dipakai, dia memberikan misal 200 dinar bagi gelang kaki misalan, maka diharamkan ke atasnya. Diharamkan bagi wanita untuk memakai emas ataupun perak berlebih-lebihan. Ini yang dimasukkan di sini. Seperti mana kita mengatakan bagi lelaki diharamkan memakai emas dan perak, dan bagi lelaki dibolehkan memakai cincin daripada perak. Apa yang lebih daripada itu maka tidak dibolehkan. Ini disebabkan Nabi SAW melakukannya. Maka diharamkan bagi lelaki memakai selain daripada apa yang disebutkan, melainkan kalau sekiranya seorang lelaki itu menggunakan emas ataupun perak untuk alat-alat peperangan, untuk alat-alat peperangan sahaja. Selain daripada alat peperangan maka ia tidak dibolehkan. Maka penulis memberikan misal, tidak dibolehkan seperti zaman dahulu misalan memakai tempat duduk kuda misalan dibuat daripada emas dengan perak. Ini tidak dibolehkan. Begitu juga tempat letak kaki dan sebagainya, sebab ini bukan dikirakan sebagai alat peperangan. Alat peperangan ini seperti zaman dahulu misalan seperti tombak, seperti pedang dan sebagainya, maka dibolehkan kalau sekiranya digunakan pada alat peperangan. Sama juga dengan zaman hari ini, misalan alat peperangan yang berbeza dengan zaman dahulu. Begitu juga dengan kenderaan-kenderaan yang digunakan dalam peperangan dan sebagainya. Jadi ini akhir sekali kita membicarakan. InsyaAllah sekarang kita akan masuk kepada apa yang penulis ini mengatakan, babu salatil jumu'ah. Babu salatil jumu'ah. Nah, sebelum itu penulis mengatakan wa yajuzu tahliyatul mushafi wal kutubi bil fiddati lil mar'ati war rajul. Berkenaan dengan apa kita mengatakan perak dibolehkan bagi lelaki dan wanita untuk menghiasi mushafnya ataupun kitab-kitabnya. Tetapi bagi emas hanya dibolehkan bagi wanita. Kalau wanita mempunyai kitab ataupun mushaf, dibolehkan dia menghiasinya dengan menggunakan emas, tapi diharamkan bagi lelaki. Sekarang kita masuk kepada bab salatul Jumu'ah. Dan salat Jumu'ah, perkataan Jumu'ah yang asalnya daripada perkataan jamaah. Perkataan Jumu'ah asalnya daripada perkataan jamaah, dan jamaah yang maksudnya mengumpulkan. Dan perkataan Jumu'ah membawa maksud perkumpulan. Membawa maksud perkumpulan. Disebabkan di dalamnya manusia-manusia berkumpul. Dan pada zaman jahiliyah, hari ini dikenali sebagai hari Arubah. Orang jahiliyah menamakan hari Jumaat seperti hari yang dikenali sebagai hari yang Arubah. Maka yang dimaksudkan dengan Arubah adalah yang diagungkan, hari yang diagungkan. Hatta dalam zaman jahiliyah mereka mengagungkan hari Jumaat. Maka dalam Islam hari Jumaat ini dikirakan sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia dalam satu minggu. Dan pertama kali solat Jumaat didirikan adalah di Madinah, walaupun ia diwajibkan apabila Nabi SAW berada di Makkah, dan Nabi SAW tidak melakukan di Makkah dengan sebab-sebab yang tertentu. Sebahagian daripada ulama mengatakan daripadanya adalah tidak sampai kepada 40 orang. Dan begitu juga mereka dalam keadaan ditindas dan tidak dapat menzahirkan syiar di Makkah sebab mereka ditindas. Maka Nabi SAW menghantar seorang daripada sahabatnya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, pergi ke Madinah untuk mengajarkan kepada ahli Madinah akan Islam. Dan juga Nabi SAW memerintahkan Mus'ab bin Umair untuk menjadi imam bagi salat Jumaat. Maka
yang pertama sekali solat Jumaat yang dilakukan di Madinah adalah yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi SAW, namanya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah daripada Bani Bayadah. Maka beliau melakukan solat Jumaat bersama Mus'ab bin Umair setelah Mus'ab bin Umair sampai di Madinah. Jadi ini adalah sikit lebih kurang sejarah berkenaan dengan solat Jumaat. Dan penulis memulakan bab solat Jumaat dengan mengatakan man lazimahul zuhru lazimathul jumu'ah. Maksudnya barang siapa diwajibkan ke atasnya solat zuhur, maka diwajibkan ke atasnya melaksanakan solat Jumaat. Siapa-siapa yang diwajibkan ke atas mereka melakukan solat zuhur, diwajibkan mereka melakukan solat Jumaat. Jadi dalam bab solat sebelum ini kita membicarakan tentang syarat-syarat kewajipan. Maka daripadanya adalah dia mesti beragama Islam, dia mesti seorang yang baligh, seorang yang aqil. Maka dalam keadaan seperti ini diwajibkan ke atasnya melakukan solat zuhur. Akan tetapi ada pengecualian bagi solat Jumaat. Selepas itu dia mengatakan illal abda wal mar'ata wal musafira fi ghairi ma'siyatin. Melainkan tiga jenis orang yang disebutkan di sini. Pertama sekali adalah hamba. Tidak diwajibkan bagi hamba melakukan solat Jumaat melainkan dengan keizinan daripada tuannya. Kalau sekiranya tuannya memerlukannya untuk bekerja misalan, maka dia tidak pergi kepada solat Jumaat, maka tidak ada dosa ke atasnya, hanya diwajibkan dia melakukan solat zuhur. Golongan yang kedua adalah wanita. Seperti mana kita maklum, wanita tidak diwajibkan solat Jumaat, akan tetapi kalau dia melakukan solat Jumaat sah daripadanya, tetapi dia bukan dikirakan daripadanya. Maksudnya di sini adalah seorang wanita kalau dia menghadiri solat Jumaat, dia tidak dikirakan daripada mereka-mereka yang dikirakan melakukan solat Jumaat. Kita dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali diwajibkan solat Jumaat itu 40 orang Dia tidak boleh kurang daripada 40 orang. Berbeza dengan mazhab Abu Hanifah dengan mazhab Malik. Maka 40 orang ini tidak dikira bagi wanita, sebab wanita aslan tidak diwajibkan baginya melakukan solat Jumaat. Tetapi dia kalau melakukannya maka sah. Ini yang ulama kita mengatakan salatnya sah, tetapi dia tidak dikirakan daripadanya. Ini tidak dikirakan daripada jamaah. Sama juga dengan hamba yang ini tidak diwajibkan salat Jumaat, tapi kalau dia melakukannya salatnya sah, tetapi dia tidak dikirakan daripada 40. Jadi yang ketiga adalah musafir. Seorang musafir, sama ada safar yang panjang ataupun safar yang pendek. Apa maksudnya? Safar yang panjang seperti mana kita mengatakan sebelum ini, dia adalah apa-apa yang lebih daripada 2 marhalah. Setelah dia keluar daripada had kampungnya ataupun negerinya ataupun kotanya, maka destinasinya lebih daripada 2 marhalah, sikit lebih kurang 90 km, 86 ke 90. Kalau sekiranya destinasinya lebih daripada 2 marhalah, maka ini dikirakan sebagai safar yang panjang. Tapi kalau sekiranya destinasinya kurang daripada 2 marhalah, ini adalah safar yang pendek. Maka musafir diberikan rukhsah kadang-kala hanya bagi safar yang panjang, seperti solat qasar misalan. Solat qasar hanya dibolehkan kalau sekiranya safar ini adalah safar yang panjang. Tidak dibolehkan kalau sekiranya safar yang pendek. Begitu juga dengan solat jamak dalam pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Walaupun kita ada khilaf berkenaan dengan solat jamak, akan tetapi pendapat yang dipilih adalah tidak dibolehkan baginya melakukan jamak kalau sekiranya safar ini yang pendek. Tetapi berkenaan dengan meninggalkan solat Jumaat, dibolehkan bagi mereka-mereka yang safarnya panjang ataupun safar yang pendek, iaitu kurang daripada 20 marhalah. Ini sebagai misal 50 km misalan destinasi, 40 km, 30 km. Ini adalah safar ini yang pendek. Tetapi ada syarat. Ini bukan maksudnya semua safar yang pendek dibolehkan seseorang itu meninggalkan solat Jumaat. Ini akan disebutkan oleh penulis ini sebentar lagi. Cuma saya hanya memberikan gambarannya untuk kita memahami apa yang dimaksudkan dengan safar yang panjang dengan safar yang pendek. Apabila ulama kita mengatakan safar yang panjang atau safar yang pendek, dalam mazhab Syafi'i ini yang mereka maksudkan. Safar yang panjang adalah apa yang lebih daripada 2 marhalah, safar yang pendek apa yang kurang daripada 2 marhalah. Jadi maksudnya dia dah lepas daripada kawasan had negerinya ataupun kotanya ataupun kampungnya, baru kita mengatakan ini musafir. Ini bukan maksudnya satu orang masih dalam negeri ataupun dia keluar daripada rumahnya misalan,
ini belum lagi ini musafir. Ini dia mesti keluar daripada had ini negerinya. Seperti kita di Singapura misalan, apabila kita keluar Singapura, kita sudah dikirakan sebagai musafir safar yang pendek. Hatta kita pergi ke Johor Bahru misalan, ini dikirakan sebagai safar yang pendek. Baik, kita lihat apa penulis mengatakan di sini. Dia mengatakan fi ghairi maksiatin. Dengan syarat safar itu bukan safar maksiat. Yakni bukan maksudnya dia keluar daripada rumahnya dan negerinya untuk melakukan maksiat. Seperti satu orang, na'udzubillah min zalik, orang Singapura misalnya pergi ke Genting Highland untuk berjudi. Ini adalah safar maksiat, tidak diberikan rukhsah sama sekali. Diwajibkan dia solat Jumaat, diwajibkan dia solat 4 rakaat, tidak dibolehkan baginya qasar, tidak dibolehkan baginya jamak. Tapi solat tetap diwajibkan ke atasnya walaupun dia niat ini untuk melakukan dia niat ini untuk melakukan maksiat. Sebab ini hakikatnya, subhanallah, kadang-kadang kita lihat ada orang yang ini dia niat melakukan maksiat, dia zina, dia main judi dan sebagainya, tapi waktu solat dia solat. Tapi dia melakukan zina, dia melakukan judi dan sebagainya. Maka salat tetap diwajibkan ke atasnya. Dia melakukan maksiat, dia adalah seorang fasik, akan tetapi salat yang ini tidak dijatuhkan yang ini ke atasnya. Maka dengan dia melakukan salat, maka sah yang ini salatnya, dan tidak dibolehkan dia mengambil rukhsah safar ini disebabkan dia melakukan maksiat. Ada jenis ini manusia ini seperti ini. Mungkin ada sebagian daripada kita pun akan rasa pelik ini. Ada orang mungkin mengatakan ini, kenapa ini dia salat kalau sekiranya dia melakukan maksiat. Tak semua orang ini manusia seperti itu. Kalau dia faham ini akan agama, dia faham ini akan Islam dan kepentingan salat, seorang Muslim walau macam mana sekalipun yakni dia tidak putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melakukan ini salat yakni pada waktunya, sebab ini dia faham ini bahawasanya beza di antara seorang Muslim dengan orang yang bukan Muslim berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, daripadanya adalah dengan melakukan salat. Baik, jadi kalau sekiranya safarnya bukan disebabkan maksiat, maka dibolehkan yakni baginya untuk dia meninggalkan ini salat ini Jumaat. Ini maksud meninggalkan di sini dia ada pilihan, sama ada nak melakukan salat Jumaat ataupun nak melakukan salat Zuhur. Walau safaran qasiran. Jadi kita lihat di sini para jemaah sekalian, bagi mereka yang mengikuti yang ada kitab bersama antum boleh underline ini walau safaran qasiran. Ini ada raya. Yani maksudnya walaupun dia melakukan safar yang pendek. Ini seperti mana tadi saya mengatakan, yani hatta safar yang pendek. Yani misalan, yani satu orang ini misalan, saya memberikan misal ya. Dia daripada Singapura misalan nak pergi Angsana. Saya memberikan misal Angsana, ada sebabnya. Sebab daripada syaratnya, yang ini nanti akan disebutkan oleh penulis. Maka ini adalah misal kita mengatakan safar ini yang pendek. Daripada misal ini safar ini yang pendek. Tapi ada syaratnya ya. Apa syaratnya? Syaratnya sebentar lagi ini akan datang. Tapi mungkin saya akan membicarakan sedikit yang daripada sebahagian daripada syaratnya, supaya orang tak salah faham pula nanti. Nah, walaupun penulis akan membicarakan selepas ini, sebab mungkin kita tak ada masa, saya ringkaskan dulu. Daripada syaratnya adalah kalau sekiranya seorang itu azan pada hujung negerinya, dia tidak dapat mendengarnya apabila dia sampai di tempatnya. Nah, jadi maksudnya seperti apa? Jadi saya akan memberikan Singapura sebagai misal yang baik, masya-Allah. Saya akan memberikan Singapura sebagai misal. Seorang Singapura nak pergi ke Johor melalui Causeway. Ini adalah misal. Baik, sekarang kalau seorang menanyakan misalan, saya ni orang Singapura, saya nak pergi JB, adakah boleh saya meninggalkan solat Jumaat? Baik, syaratnya adalah kalau sekiranya seorang yang ni berdiri di ujung Singapura, yang ni dekat Causeway sana, kat Woodland, dan dia melaungkan azan, tanpa yang ni ada suara yang ni yang menghindar yang ni orang daripada mendengar azan tersebut. Yang ni maksudnya dalam keadaan, cuba kita bayangkan, yang ni semua senyap. Satu orang melaungkan azan yang ni di ujung Singapura. Setakat mana suaranya dapat sampai di Johor Bahru? Mereka yang ni musafir daripada Singapura yang berada di Johor Bahru, kalau boleh mendengarkan azan tersebut, maka di tempat itu tidak dibolehkan mereka meninggalkan solat Jumaat. Diwajibkan mereka melakukan solat Jumaat. Ini adalah syaratnya, yang daripada syarat yang penting untuk kita fahami. Jadi kalau sekiranya seseorang itu yang betul-betul yang dia berada di luar, di bahagian Johor, di pantai yang menghadapi Singapura misalnya, ini tidak dibolehkan dia meninggalkan solat Jumaat. Yang ini seperti orang yang berada di kawasan Masjid Abu Bakar, Masjid Sultan Abu Bakar, kalau tak silap saya ya, dekat dengan Zoo Johor. Kalau sekiranya seorang yang ini dia keluar daripada Singapura misalnya, dia pergi di kawasan itu, maka kebetulan hari Jumaat misalnya, diwajib ini dia menghadiri
solat ini Jumaat. Wajib dia menghadiri solat Jumaat. Walaupun dia mengatakan, tapi saya musafir, safar yang pendek. Walaupun, apa sebabnya? Sebab kalau kita takdirkan seorang ini melaungkan azan di hujung ini Singapura, dia dapat mendengarnya. Itu sebab tadi saya memberikan misal Angsana. Sekarang ini kalau seorang Singapura pergi ke Angsana misalnya, dia memang destinasi ni ke Angsana. Dengan syarat yakni dia keluar Singapura sebelum fajar hari Jumaat. Ini lagi satu syarat kita kena faham ya. Bukan maksudnya hari Jumaat ada kita nak lari pergi JB untuk meninggalkan solat Jumaat. Kalau sekiranya kita keluar Singapura misalnya selepas fajar, wajib kita solat Jumaat di JB. Tapi kalau kita misalnya yakni kita pergi JB misalnya hari Khamis dan kita bermalam di JB, dan hari Jumaat kebetulan kita berada di JB. Di sini kita lihat destinasi kita di mana. Kalau satu orang itu mengatakan misalnya destinasinya di Angsana, ataupun destinasinya misalnya ini di pusat, di bahagian yang di dalaman sedikit, misalnya di wallahu alam ini di kita mengatakan apa? Di bahagian dalaman ini di Johor Bahru seperti Kampung Mahmudi ya, sebagai misal. Maka ini kita mengatakan dia ada pilihan sama ada dia nak melakukan solat Jumaat ataupun dia nak meninggalkan ini solat Jumaat. Tetapi mana lebih afdal? Lebih afdal ini dia melakukan solat Jumaat. Apa bezanya satu orang ini misalnya ini di destinasinya di Angsana dengan destinasinya di Zoo Johor ini misalnya? Maka perbezaannya adalah yang ini boleh mendengar azan kalau dilaungkan, manakala yang di bahagian dalaman tidak boleh mendengar azan. Dan kalau sekiranya mereka sudah wujud ini di Johor Bahru sebelum fajar ini hari Jumaat, maka bagi orang seperti ini kita mengatakan dia ada pilihan sama ada nak melakukan solat Jumaat ataupun yang ini tidak melakukan solat Jumaat. Ini yang penulis ini mengatakan walau safaran qasira, walaupun safarnya adalah safar ini yang pendek. Jadi saya harap kita boleh faham ini insya-Allah. Besok kita akan meneruskan pengajian kitab Umdatus Salik insya-Allah. Yang ini kita akan meneruskan daripada mana kita berhenti di sini. Jadi hari ini kita berhenti di sini sahaja. InsyaAllah keesokan hari kita akan membicarakan tentang beberapa keuzuran bagi solat Jumaat. Dan penulis ini mengatakan segala keuzuran bagi solat Zuhur, bagi solat jamaah adalah keuzuran bagi solat Jumaat. Ini kaedah. Jadi harap ini kita dapat menghafal kaedah ini. Kaedah tersebut adalah tiap-tiap keuzuran bagi solat jamaah adalah keuzuran bagi solat Jumaat. Yang ini kalau sekiranya keuzuran untuk kita tidak menghadiri solat jamaah, dia adalah keuzuran yang sama untuk kita tidak menghadiri solat Jumaat. Ini adalah kaedah perlu kita memahami dengan baik, lebih-lebih lagi pada zaman yang kita tinggal ini pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada keesokan hari ini disebabkan masa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waqtim bisalihati a'malan wa ajran Allah ikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.